A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammi bil khair amma ba'du. InsyaAllah pada hari ini kita sambung tadabbur surah Al-A'raf. Kelas hari Jumaat ditaja oleh PQDM, Pertubuhan Quran Daily Malaysia. Okey, kita sampai ayat yang ke-38. Sebelum kita sambung, cuba kita tengok maksud ayat yang lepas dan pengajarannya dan apa kaitan dengan ayat yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, ayat yang lepas Allah beritahu tentang mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mendustakan ayat Allah, kemudian wastakbaru, mereka sombong. Maka Allah beritahu balasan untuk mereka ni adalah ashabun nar. Mereka akan menjadi penghuni neraka dan kekal. Okey, itu ayat 36. Kemudian ayat 37 Allah beritahu dalam banyak-banyak yang mendustakan ayat Allah dan sombong dengan ayat-ayat Allah, yang paling jahat, yang paling zalim ialah dalam banyak-banyak yang mendusta ayat Allah dan sombong dengan ayat Allah, di kalangan mereka ni yang paling jahat ialah Allah sebut ayat 37, iaitu faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kaziba, iaitu orang yang mereka-reka pendustaan kepada Allah. Contoh menuduh Allah tu ada anak, Allah tu ada raka kongsi, menuduh Rasulullah itu bukan utusan Allah. Itu orang yang paling jahat di kalangan mereka yang mendustakan ayat Allah, iaitu mereka-reka. Kemudian Allah beritahu balasan mereka ini, mereka akan mendapat ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Mereka akan dapat nasib mereka, habuan mereka minal kitab, daripada kitab. Kita dah sebut sebelum ini, maksud kitab di sini dua. Satu, Al-Quran. Yang kedua, kitab rekod amalan. Kalau Al-Quran, mereka akan dapat nasib bahagian mereka. Kalau mereka mendustakan ayat Allah, mereka akan dapat celaan daripada Al-Quran. Kalau mereka beriman dengan ayat Allah, mereka akan dapat pujian daripada Al-Quran. Tapi kalau kitab itu dimaksudkan ialah rekod amalan, maka mereka yang mendustakan ayat Allah, yang mereka reka pendustaan kepada Allah, mereka akan mendapat habuan mereka, iaitu daripada dosa dan azab Allah di akhirat besok. Maksudnya mereka tidak akan terlepas. Okey, kemudian ayat 38, setelah berlakunya kiamat dan semua manusia pergi ke akhirat, Allah berkata kepada mereka yang mendustakan ayat Allah ini, udkhulu fi umamin, masuklah kamu bersama umat-umat manusia yang telah masuk sebelum kamu, qad khalat min qablikum, sama ada daripada jin ataupun daripada manusia. Masuk ke mana ni? Dalam neraka. Masuk ke dalam neraka. Kemudian setiap kali satu kumpulan, satu puak dicampak ke dalam neraka, mereka lihat ada orang lain yang masuk terlebih awal daripada mereka, maka yang baru masuk ni akan melaknat yang telah masuk, yang telah masuk pun akan melaknat mereka yang baru masuk. Siapa melaknat siapa? Allah mengatakan mereka melaknat ukhtaha, saudaranya. Sebenarnya Allah nak bagi tahu yang mereka laknat ni bukan orang lain, bukan mereka yang tak dikenali. Dulu kawan baik mereka, dulu seagama dengan mereka, dulu rakan sepermainan, rakan sepejabat, kawan baik, sehingga Allah kata ukhtun, saudara. Tapi kenapa akhirnya saling melaknat antara satu sama lain? Kenapa? Sebab mereka bersatu dahulu kat dunia, mereka berkawan, mereka bersaudara di atas asas kebatilan. Jadi bila berkawan, bersahabat atas dasar kebatilan,
maka akhirnya persahabatan itu menjadi permusuhan. Jadi berhati-hati bila memilih kawan. Allah sebut dalam surah Az-Zukhruf. Boleh buka surah Az-Zukhruf ayat 67. Surah Az-Zukhruf ayat 67. Allah kata apa? Al-akhillau. Al-akhilla jamak kepada khalil. Khalil ni makna kawan, kawan baik. Nabi Ibrahim dipanggil Khalilullah, kekasih Allah bila seorang kan. Nabi Muhammad juga digelar Khalilullah, bukan Habibullah. Jadi bila seorang khalil, bila ramai al-akhilla. Tengok Allah nak bagi tahu awal sebelum kita menghadapi hari akhirat. Sebelum kita menyesal dan menyesal ketika itu tidak ada guna. Apa yang Allah ingatkan kita? Kawan-kawan baik masa kat dunia dulu, pada hari akhirat nanti, sebahagian mereka dengan sebahagian adalah menjadi aduwun, musuh. Tengok, daripada kawan akhilak, kawan baik, tiba-tiba jadi apa? Aduwun, musuh. Jadi semua yang berkawan hari ini bukan mesti kekal sebagai kawan sahabat sampai ke akhirat. Tak. Ada satu golongan sahaja yang berkawan di dunia dan dia akan kekal sebagai kawan di akhirat. Bahkan kawan ini akan membantunya untuk, kalau dia berada dalam neraka, kalau asas persahabatannya ialah takwa iman, katalah kawan dia ni bila masuk di akhirat besok tak dapat masuk syurga, maka kawan dia yang masuk syurga akan cari dan akan tarik dia keluar daripada neraka dan masuk syurga. Kawan yang mana ni yang kekal? Kawan yang kekal sampai ke akhirat, iaitu al-muttaqin. Tidak ada persahabatan yang kekal kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau nak berkawan, pilihlah orang yang bertakwa. Untung dunia, untung akhirat. Di dunia untung, dia akan mengingatkan kita bila kita lupa terhadap tujuan kehidupan. Bila kita buat maksiat, dia akan ingatkan kita. Dia cerminan kepada kita. Dan untung di akhirat lagi besar, iaitu bila kita tak selamat, kalau ditakdirkan kita dapat masuk syurga, dia akan cari kita dan akan keluarkan kita daripada syurga. Sehingga disebut dalam hadis sahih, Allah kata, kalau ada kawan kamu yang sebesar zarrah imannya, yang masih berada dalam neraka, keluarkan. Sampai habis semua kawan kita yang ada sebesar zarrah imannya. Keluar, dah habis. Semoga Allah kurniakan kepada kita sahabat-sahabat yang bertakwa kepada Allah. Bukan sahabat yang menjauhkan kita daripada Allah, sahabat yang melalaikan kita daripada zikrullah. Bukan senang nak cari, bukan senang. Tambah-tambah anak-anak kan, kawan-kawan sekolah mana ada pelajar yang bertakwa kan. Pelajar-pelajar yang mesti nak cari pelajar yang bertakwa, susah. Memang sukar. Okey? Jadi bila di akhirat, kalau kita berkawan bukan atas asas takwa, kawan kita yang baik tu yang selalu bantu kita akan kutuk kita dan kita pun akan kutuk dia. Yahudi akan kutuk sama-sama Yahudi, Nasrani akan kutuk sama-sama Nasrani, Hindu akan kutuk sama-sama Hindu, dan Melayu yang sama-sama tak solat akan kutuk kawan dia yang sama-sama tak solat. Jadi persahabatan tu akhirnya berakhir kat dunia sahaja. Di akhirat akan jadi permusuhan yang sangat jelas. Okey. Kemudian antara pemimpin dengan orang bawah pula Allah sebut dalam ayat 38 ni kan. Bila mereka semua berkumpul, semua dicampak dalam neraka dan semua dah berkumpul dalam neraka, maka orang yang di bawah pula mencela dan mengutuk orang yang di atas, iaitu pemimpin. Bahkan mereka berdoa pada Tuhan, Rabbana haula'i adalluna fa'atihim azaban di'fa minan nar. Mereka ni, kata orang bawah ataupun rakyat, mereka ni pemimpin ni masa kat dunia telah menyesatkan kami. Maka tolonglah wahai Tuhan, gandakan azab kepada mereka. Sebab mereka lah kami sesat. Sebab mereka lah kami tak beriman. Sebab mereka lah kami tak jumpa hidayat. Tolonglah gandakan azab kepada mereka.
Tengok apa Allah jawab. Allah jawab, qal likullin dhifun. Allah berkata setiap kumpulan, setiap puak, setiap kategori ada dhifun, azab yang berganda. Walakin la ta'lamun, tapi kamu tak tahu. Apa maksud setiap kumpulan ada azab yang berganda? Mana pemimpin digandakan azabnya sebab dia sesat dan menyesatkan orang di bawah, dan orang di bawah pun ada azab yang berganda juga, iaitu sebab dia ikut pemimpin membuta tulilah, maka pemimpin semakin sombong dan semakin sesat sebab ada pengikutnya. Jadi Allah kata jangan risau, kamu nak pemimpin diganda azab, jangan risau. Bukan mereka je digandakan azab, kamu pun digandakan azab. Tetapi walakin la ta'lamun, tapi kamu tidak mengetahui. Apa maksud kamu tak tahu? Kamu tak tahu kenapa pemimpin digandakan azab, dan kamu lagi tak tahu kenapa kamu juga digandakan azab. Macam saya sebut minggu lepas, kadang-kadang duk pemimpin dengan orang bawah duk neraka yang sama. Jadi nampak macam hukuman sama je, tapi Allah kata ada perbezaan. Kamu tak tahu. Orang yang pemimpin kalau duk dalam neraka yang sama dengan orang di bawah, sebenar azab kepada pemimpin lagi dahsyat. Kenapa? Sebab dia dulu pemimpin, dia dulu orang besar, hidup jauh beza dengan orang di bawah. Tiba-tiba hukumannya di neraka yang sama. Itu pun bentuk azab yang berganda. Okey, kita sampai situ kan? Jadi kalau ayat 38, siapa yang mencela siapa? Orang bawah mencela pemimpin kan? Itu ayat 38. Ayat 39 balik pula. Orang pemimpin ataupun orang atas mencela pula orang yang di bawah. Okey, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalat dan telah berkata. Ulahum. Ula ni mana orang di atas, pemimpin mereka. Bila sebut pemimpin ni umum, sama ada pemimpin dalam negara ataupun pemimpin dalam jemaah ataupun dalam parti ataupun dalam NGO ataupun pemimpin dalam rumah tangga termasuk. Jadi kalau mak bapak tak didik anak sehingga anak tu sesat, maka anak akan cela, akan laknat bapak, bapak pula akan cela anak. Dan dua-dua akan digandakan azab. Iaitu bapa digandakan azab sebab apa? Sebab dia sendiri tak betul, tak faham agama, sesat, dan dia juga menyesatkan anak. Dan anak pula digandakan azab sebab apa? Sebab dia ikut bapa, mak bapaknya tanpa dalil, tanpa ilmu, ikut membuta tuli, menyebabkan mak bapak lagi tak sedar. Jadi dua-dua akan digandakan azab. Okey, berkata pemimpin mereka li ukhrahum, kepada ukhrahum. Assalam. Kepada orang bawahan. Okey, sekarang orang di atas mengutuk, mencela orang bawah pula. Apa kata orang di atas? Fama kana lahum, maka tidak ada lakum, bagi kamu, alaina, ke atas kami, min fadlin, dari fadli makna kelebihan. Apa maksud ni? Jadi bila ayat sebelum ni orang bawah mengutuk, mencela pemimpin dan mereka minta Allah gandakan azab kepada pemimpin, maka pemimpin pun jawab. Mereka jawab kepada orang di bawah, sebenarnya kamu ni tak ada kelebihan apa-apa pun. Untuk apa?
Kamu tak ada kelebihan untuk memastikan kami digandakan azab. Sebab apa? Sebab kamu pun punca kami sesat. Boleh faham? Sebab kamu pun, ni orang bawah ni, adalah penyebab juga kepada kami, orang di atas, semakin sesat. Semakin kamu sokong, kami semakin berbangga dan semakin tak rasa kami salah. Mana mungkin kami salah, penyokong semakin ramai. Kan? Jadi kamu tak ada apa-apa kelebihan dibandingkan dengan kami. Ini peringatan kepada siapa-siapa yang terlibat dengan kepimpinan. Sama ada dalam negara, dalam jemaah, dalam parti, dalam rumah tangga sekalipun. Kemudian Allah fazuku, maka zuku apa dia? Zuku rasalah. Rasalah oleh kamu. Zuq ni mana rasa. Bila rasa, biasanya sama ada dalam bahasa Arab ataupun bahasa Melayu, ialah benda yang baik lah. Kita kata rasalah makanan kan, benda tu baik. Rasalah nikmat ini. Tapi bila kata fazuqul azab, rasalah oleh kamu azab, maka maksud apa tu? Maksud dia perli. Rasalah azab ni. Seolah azab tu satu kelazatan. Bima kuntum, disebabkan apa yang kamu taksibun, kerjakan. Taksibun ni Allah tak kata bima kuntum takfurun. Jadi kalau Allah kata bima kuntum takfurun, maka dia lebih menampak kepada apa? Orang tu kufur. Tapi kalau taksibun lebih luas. Kadang-kadang amalan tu tak nampak kufur, tapi sebenarnya kufur. Contoh dia buat amalan yang bukan daripada Nabi. Dia tak kufur kepada Allah. Dia tak ingkar Nabi. Tapi sebenarnya, bila dia mereka-reka yang bukan daripada Allah dan Rasul, sebenarnya dia menafikan Allah. Menafikan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi bila bima taksibun, iaitu apa saja amalan yang membawa kepada kufur ataupun menafikan keimanan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, Allah juga sebut perbualan antara orang di atas dengan orang di bawah. Lebih kurangnya saling mengutuk antara satu sama lain. Walaupun kat dunia begitu rapat. Orang kanan, orang kiri. Okey, cuba buka surah As-Saffat. Ayat 27. Ayat 27. Apa dia permulaan dia? Wa akbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Kemudian qalu innakum kuntum ta'tunana anil yamin. Apa tu? Qalu bal lakum bal lam takunu mu'minin. Lepas tu apa dia? Wa ma kana lana alaikum min sultan. Apa dia? Bal kuntum qauman taghin. Lagi?
Fahaqqa alaina al-qawlu rabbina inna lazaiqun. Lagi? Fa'aghwaynakum inna kunna ghawin wa innahum yawma izin fil azabi mushtarikun. Okey. Daripada ayat 27 sampai 33. 27 sampai 33. Berapa ayat ni? 7, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 7 ayat. Tengok 7 ayat ni adalah perbualan ahli neraka, iaitu di antara pemimpin dengan orang di bawah. Tentang apa yang berlaku kat dunia dulu. Dia ingat balik Semoga apa yang yang Allah rakam ini memberi pengajaran pada kita. Okey, auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa akbala, dan akbala ba'duhum. Sebahagian mereka saling menghadap antara sebahagian yang lain. Mereka buat apa? Kalau orang beriman dalam syurga saling menghadap tapi makan. Tapi ahli neraka saling menghadap antara satu sama lain, yatasaalun, saling mencela. Kerja dalam akhirat cela je. Kerja dalam neraka A kutuk B, B kutuk A. Kemudian Allah huraikan bentuk celaan ni. Qalu, mereka berkata, ini orang bawah Qalu, mereka berkata, innakum, orang bawah kata pada pemimpin, innakum, sesungguhnya kamu, kuntum, adalah dulu ta'tunana kan? Kamu dulu datang kepada kami anil yamin. Yamin itu makna tangan kanan, menggambarkan kekuatan ataupun kekuasaan. Apa maksud dia? Dulu kamu ni pemimpin datang pada kami, pujuk kami dengan kuasa, dengan harta, dengan brim. Maka qalu, maksud di sini apa dia? Kamu datang pujuk kami dengan kuasa, dengan harta, dengan pangkat. Maka sebab tu kami tak boleh beriman. Sebab kamu menghalang kami daripada beriman dengan sebab apa ni? Tawaran kamu. Kan? Maka penjawab pemimpin. Qalu, mereka menjawab. Bahkan lam takunu mu'minin. Bahkan kamu memang tak nak beriman pun. Kalau kamu nak beriman, kamu tak cari aku. Cari siapa? Cari Ustaz Mu'in. Buktinya apa? Orang bawah ni pergi cari pemimpin yang ada kuasa, bukti mereka tak beriman. Apa buktinya? Kata pembesar, wa ma kana lana, tidak ada bagi kami, alaikum, ke atas kamu, min sultan. Apa dia? Sultan apa dia? Kuasa. Kata pemimpin, dia jawab balik pada orang bawah. Dia kata, kami tak ada kuasa nak paksa kamu ikut kami. Kami hanya bagi tawaran, bagi borang kan. Kami tak boleh paksa. Kamu tak nak ikut pun kami tak boleh nak paksa. Makna pilihan siapa? Ini mana cela-mencela ni. Kemudian, kata orang bawah pula apa dia? Bal kuntum, bahkan kamu ni sebenarnya adalah kaum yang taghin, yang melampau. Kamu sendiri melampau. Bila nak benda, nak dunia, kamu adalah melampau. Sepatut manusia nak cari redha Allah. Fahaqqa alaina, lalu haqqa ni mana telah wajiblah, alaina ke atas kami, al-qawlu rabbina. Wajiblah berlaku ke atas kami ketetapan Allah, iaitu balasan azab. Qawlu rabbina. Boleh? Jadi sekarang kita sama-sama dah masuk neraka. Ini adalah ketetapan Allah. Kemudian inna lazaiqun, sesungguhnya kami
kami semua sama-sama akan rasa. Relax lah. Kemudian apa kata pemimpin? Fa'aghwaynakum, kami menyesatkan kamu sebab itu pilihan kami, itu pilihan kamu. Tapi kami tak ada kuasa. Inna kunna ghawin, kami pun memang sesat. Sebab kami hidup jadi pemimpin bukan nak agama pun, bukan nak hidayat. Kami nak kuasa. Sebab itulah bila orang lain naik pun kami akan cantas. Kan? Kemudian last sekali dia kata apa? Wa innahum, Allah pula kata, sesungguhnya mereka semua ni, pemimpin ke orang bawah pada hari ini, fil azabi, dalam azab, mushtarikun. Apa dah? Berkongsi. Jadi pemimpin sama-sama kongsi dengan orang bawah. Kongsi apa ni? Makanan. Azab. Kongsi azab, tapi beza tak? Diganda tak setiap kumpulan azabnya? Ya. Pemimpin digandakan sebab dia sesat dan menyesatkan. Orang bawah pula digandakan azab sebab kerana mereka lah pemimpin semakin sesat. Betul? Pemimpin ni kalau tak ada pengikut, dia boleh jadi pemimpin lagi tak? Ya. Lagi buat parti baru, lagi ikut juga kan? Jadi, ya Allah, peringatan Allah, Allah sayangnya pada kita, benda belum berlaku tapi Allah dah rakam. Supaya apa? Kita baca, kita tadabbur, kita faham, kita elakkan. Jangan tertipu dengan pemimpin yang gila kuasa. Okey. Ada satu lagi, surah An-Nahlu ayat 88. Surah An-Nahlu ayat 88. Apa dia? Wallazina kafaru. Apa innal ladzi? Allazina kafaru wasaddu an sabilillah. Zidnahum azaban fawqal azabi bima kanu yufsidun. Cuba tengok. Allazina kafaru, orang-orang yang kufur. Apa orang kafir buat ni? Pertama, dia kufur pada Allah. Yang kedua, jenayah yang kedua pada wasaddu an sabilillah. Mereka menghalang orang ramai daripada jalan Allah. Jadi yang menghalang orang ramai daripada jalan Allah ni, dia bukan mesti orang kafir saja. Ada tak orang Islam yang menghalang orang daripada jalan Allah? Ada. Contoh dalam bentuk apa? Tak bagi tahu dia. Apa dia? Tinggal? Macam mana orang menghalang orang lain daripada jalan Allah? Bentuknya macam mana? Ya, kalau orang kafir terang-terang kan, terang-terang dia menghalang orang Islam ataupun manusia daripada ikut Islam. Tapi ini orang Islam, ini kerja orang Islam, tapi buat kerja orang kafir, iaitu menghalang orang daripada jalan Allah sampai orang tak beriman, orang tak kenal Allah sebab dia ikut pemimpin tu. Contoh macam mana? Bagi hiburan, kan? Bila pemimpin buka seluas-luasnya hiburan, kan, tanpa sempadan, jadi akhirnya orang tak ada masa nak belajar agama. Betul kan? Secara tak langsung. Kadang-kadang sistem pendidikan tu, sistem pendidikan menjadikan orang tak nak belajar agama. Betul? Iaitu, bila belajar nak apa? Start tadika, daripada tadika, sekolah rendah, sampai universiti, dalam kepala dia nak apa? Nak CJ nak apa? Nak kerja nak apa? Nak dunia. Dia menghalang dengan sistem itu daripada manusia kena Allah. Betul? Yang terbaru kan? Dengan berita terbaru.
Ini yang lebih mengejutkan daripada COVID-19 lah. Lebih bahaya daripada kes COVID-19 yang tertinggi semalam kan? Berapa? 2,000 lebih kan? Kenapa ingat angka tu? Penting ke? Tapi berita semalam ialah, walaupun berita ni masih dalam siasatan, tapi petunjuk tu jelas. Iaitu seorang pengetua sekolah agama di Kelantan direman sebab dituduh rogol pelajarnya selama 3 tahun di sekolah. Dengar tak dengar kan? Ini lagi bahaya daripada COVID-19 ni. Sebab budak tu buat aduan kan, siap dengan bukti apa semua. Siapa yang buat? Pengetua sekolah agama. Ada CJ tak? Ada kelayakan tak? Lahir daripada mana ni? Daripada sistem tu. Maknanya dia belajar tak agama? Belajar. Melayakkan dia jadi pengetua. Kemudian dia buat pula kepada siapa? Pelajar siapa? Pelajar dia sendiri. Berapa umur? 13 tahun sampai 15, 3 tahun. Buat pula di mana? Di sekolah. Ini kenyataan polis kan? Kenyataan polis. Jadi, macam mana? Saya pun tak faham. Bila saya dengar, ya Allah, di mana lagi kita nak hantar anak kita ke sekolah? Di mana lagi? Dengan sistem tu melahirkan guru macam ni, dan guru macam ni nak lahirkan jadi ramai orang Islam secara tak langsung buat kerja orang kafir. Secara tak sedar kan? Dengan sistem yang ada tu menjadikan orang tak minat belajar agama. Sebab apa? Setiap hari dia tekan dunia kan. Kalau gagal dalam peperiksaan, kalau tak dapat keputusan cemerlang, gelap masa depan. Akhirnya dia tinggal agama. Dia minat cerah masa depan di dunia. Betul kan? Tak payahlah kita pergi tengok jauh. Tengok dalam rumah kita, tengok anak-anak kita cukup. Nak buka Quran pun rasa macam nak kiamat kan? Betul? Macam nak mati je. Buka pun 5 minit dah tersembam. Duduk macam nak tidur je bila baca Quran. Tapi bila buka handphone, rasa macam nak dapat syurga je. Ni, tengok. Bertuah ni adik-adik boleh bawa anak boleh dengar ni. Satu nikmat tu. Kena bersyukur dengan mak ayah ni. Berapa banyak mak ayah belajar tapi anak tak boleh belajar. Kan? Okey, orang-orang kafir dan mereka menghalang orang ramai daripada jalan Allah. Kemudian apa Allah buat ni? Dia kafir dan menghalang orang pula. Berapa dosa dia? Dua lah. Satu, dia sendiri sesat. Yang kedua, dia menyesatkan orang ramai. Maka Allah kata apa? Zidna. Kami tambah. Kami tambah azab. Fauqal azab. Atas pada azab. Apa sebab? Bima kanu yufsidun. Dengan apa yang mereka lakukan, iaitu merusakkan orang. Sebenarnya, kerusakan yang paling besar apa dia? Kerusakan yang paling besar apa dia? Merusakkan agama manusia. Merusakkan akidah manusia. Kadang-kadang ada ubat kan, tapi merosakkan badan kita. Dengan dia bukan ubat, tapi tak faham agama. Merosakkan apa tu? Mana manusia lebih elak? Ubat ataupun makanan yang merosakkan fizikal, dengan agama bila dijauhkan merosakkan hati. Yang mana manusia elakkan? Kan? Jangan makan ni, haram. Boleh merosakkan. Tengok tarikh dia. Tarikh dia luput dah 2-3 hari. Jangan makan. Padahal hati dia dah luput lama dah. Kan? Okey? Jadi takutlah. Kalau nak sesat pun jangan menyesatkan orang. Okey tak? Dan mak bapak, tanggungjawab mak bapak. Sebenarnya yang rosak di luar tu sebenar apa punca? Punca utama apa? Sistem tu satu. Punca utama mak bapak.
Cuba bayangkan kalau pelajar tadi kan, umur 13 tahun. 3 tahun. Kalau mak bapak ambil berak, kan, pantau anak tu tak akan berlaku. Saya yakin. Ni anak dia pergi ke mana dalam 3 tahun, takkan tak tahu anak pergi ke mana kan. Ini bukan kes pertama. Ini bukan kes pertama. Dulu kita pernah dengar pengetua Mahat Tafiz lewat 9 pelajar lelakinya. Sebab apa? Mak bapak juga tanggungjawab. Kenapa kamu serah tempat macam tu? Yang kamu tak tahu latar belakang guru, apa tujuan dia kan? Sedangkan Allah perintah mak bapak jaga anak. Bukan suruh mak bapak serah anak pada sekolah. Ini mak bapak tak bertanggungjawab ni. Bila serah pada sekolah agama, dia lepas tangan. Ini mak bapak paling tak bertanggungjawab. Sebab Allah perintah kepada kamu, bukan pada guru sekolah. Jadi bila berlaku anak dirogol ke, anak diliwat ke di sekolah, dia salahkan guru. Tak, mak bapak yang pertama salah. Okey, kemudian Allah kata innal lazina. Sesungguhnya allazina, orang-orang yang kazzabu, mereka mendustakan bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Allah ulang lagi, mendustakan ayat kami. Apa maksud mendustakan ayat kami? Tak ikut. Mengatakan ayat Quran tu sihir. Dan ayat Allah ni ada dua kan? Satu ayat kauniyah, yang kedua ayat syar'iyah. Jadi kalau dia mendustakan ayat kauniyah macam mana? Dia kata kalau berlaku tsunami ini adalah semula jadi, bukan daripada Allah. Dia mendustakan ayat kauniyah. Kalau ayat Quran tentang hukum hudud, dia kata tak sesuai. Itu mendustakan ayat syar'iyah. Kemudian wastakbaru, dan mereka istakbaru apa dia? Sombong. Mereka sombong terhadapnya. Terhadap apa ni? Terhadap ayat Allah. Macam mana ni? Macam mana orang sombong dengan ayat Allah? Kita kena faham, takut-takut kita pun termasukkan. Macam mana dikatakan sombong dengan ayat Allah? Satu, dia mengatakan ayat Allah tak sesuai kan, contohlah. Yang kedua, boleh jadi juga orang yang sombong dengan ayat Allah ialah dia tak nak belajar. Bila tak nak belajar ayat Allah, sombong. Kenapa tak nak faham ayat-ayat Allah? Alah, saya sibuklah. Dia sombong dengan Allah. Allah cipta kamu, tiba-tiba kamu kata tak ada masa nak faham ayat Allah yang cipta kamu. Itu sombong. Maka orang macam ni, Allah kata apa? La tufattahu. Tidak akan dibuka. Lahum, untuk mereka. Tidak akan dibuka untuk mereka abwab. Apa makna abwab? Pintu-pintu kan, jamak. Kalau satu, bab. Tidak akan dibuka untuk mereka pintu-pintu as-sama', langit. Satu. Jadi akibat orang mendustakan ayat Allah, yang sebelumnya Allah beritahu akibat di akhirat, mereka akan diazabkan. Tapi Allah nak beritahu yang mendustakan ayat Allah, kesan juga ada kat dunia. Apa dia kesan kat dunia? Pertama, la tufattahu lahum abwabus sam. Apa makna? Pintu-pintu langit tak dibuka untuk mereka. Apa maksud? Apa dia? Rezeki. Tapi orang kafir rezeki lagi mewah. Lagi lebak kan? Ini bila tak buka, dia tak boleh masuk ke tak boleh keluar? Tak boleh masuk kan? Jadi bila pintu langit di atas kan? Bila tak boleh masuk, mana tak boleh naik ke tak boleh turun?
Tapi rahmat Allah ada dua. Satu rahmat secara umum. Allah bagi orang kafir sihat, itu rahmat juga. Allah bagi orang kafir rezeki, itu pun rahmat juga. Rahmat yang khusus ialah rahmat iman kepada orang beriman. Okey, itu satulah. Tapi di sini maksud dia apa dah? Apa saja amalan mereka tak diterima. Sebab setiap amalan kita akan diangkat ke langit. Setiap amalan manusia akan diangkat ke langit. Kalau orang beriman, bila amal soleh naik, pintu langit terbuka dan Allah sambut. Tapi kalau orang kafir, buat apa saja amalan, sedekahlah 5 juta, pergilah haji 10 kali, tapi kalau ada dia unsur mendustakan ayat Allah, amalannya sampai ke langit jatuh, dicampak. Satu. Yang kedua, apa lagi yang naik ke langit? Doa termasuk amalan. Ini masa hidup kan? Masa mati. Masa mati apa yang naik ke langit? Roh. Roh bila keluar daripada badan, dia akan naik ke langit. Kalau orang beriman naik ke langit, pintu langit terbuka. Disambut oleh para malaikat. Sampailah langit ke-7, kemudian dicatat di Illiyin. Tapi roh orang kafir sampai ke langit, ditutup, tak dibuka, kemudian dicampak turun balik ke bumi. Ini kesan mendustakan ayat Allah di dunia. Satu, amalan ditolak, tak diterima. Yang kedua, rohnya ditolak. Adalah. Dia naik sampai ke langit, tak dibuka pintu, dicampak balik turun. Lepas roh orang beriman, bila naik ke langit pun, kemudian dicatat di tempat yang bernama Illiyin, kemudian turun balik dan masuk dalam kubur. Proses naik ke langit itu bukan kekal di situ, tapi akhirnya turun. Tapi roh orang kafir tak masuk-masuk pun. Sampai ke langit, dia reject. Jadi nak tak, berbalik tak kita dustakan ayat Allah, kita menghalang orang daripada beriman, hasilnya roh kita tak diterima kan. Amalan kita semua ditolak. Zero. Okey, ini kat dunia kan. Di akhirat besok, wala yadkhuluna. Dan mereka tidak akan masuk Al-Jannah. Mereka tak akan masuk surga. Tengok kalau Allah cakap mereka tak akan masuk surga, dah cukup kan. Tapi Allah nak beritahu, orang yang dustakan ayat Allah ni bukan setakat tak boleh masuk, tapi mustahil. Mustahil akan masuk. Sehingga Allah buat perumpamaan. Hatta sehingga yalija. Yalija apa dah? Walaja yaliju. Pernah dengar tak? Allahumma inni as'aluka khairal maulij wa khairal makhraj. Tak pernah dengar? Bila tak pernah dengar, tak baca lah tu. Walaupun setiap hari masuk. Allahumma inni as'aluka khairal maulij wa khairal makhraj. Doa apa tu? Doa masuk rumah. Baca ke tak? Apa tu lah, lupa. Oh, bismillah je. Tak, bismillah tu umum. Semua nak bismillah. Ringkasnya. Baca doa tu. Allahumma inni as'aluka khairal maulij. Aku mohon pada engkau khairal maulij. Sebaik-baik tempat masuk. Wa khairal makhraj. Dan sebaik-baik tempat keluar. Okey. Sehinggalah masuk Al-Jamal. Jamal apa? Unta kan? Apa beza dengan ibil? Afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat? Ada ibil, ada naqah, ada jamal, ada ibil, al-ibil. Afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat? Ada naqah, naqatullahi wa suqiyaha. Jadi apa beza tiga ni? Apa beza? Dan kalau ibil umum, unta, jantan ke betina tak kira, maka dipanggil ibil.
Sebab tu bila Allah suruh kita berfikir, Allah kata apa? Jamal ke ibil ke naqah. Tak kira unta apa pun, yang penting ibil. Kan? Tapi bila ini kisah Nabi Saleh AS kan? Apa mukjizat Nabi Saleh? Unta betina. Allah sebut apa? Wa naqatullahi. Jadi naqah unta betina, jamal unta jantan. Camel? Okey, sehingga masuk unta fi dalam sami lubang, khiyat jarum. Oh, tengok perumpamaan yang Allah bagi. Apa maksud ni? Orang yang mendustakan ayat Allah, sombong dengan Allah, jenis macam ni tak akan masuk syurga sampai bila? Sampai bila dia tak boleh masuk syurga? Sehinggalah unta masuk lubang jarum. Masa tu baru boleh masuk syurga. Boleh masuk tak? Jadi apa yang Allah nak bagi tahu? Kalau unta tak boleh masuk lubang jarum, begitulah kamu mustahil masuk syurga. Oh, menakutkan. Perumpamaan ni biasa orang Arab pakai ni. Jadi Allah pun menggunakan bahasa yang orang Arab faham. Maknanya jangan fikir lagi satu hari aku akan masuk syurga. Jangan berkhayal-khayal. Jangan jadikan cita-cita kamu akhirnya masuk syurga. Jangan. Kalau kamu bercita-cita nak masuk syurga, bercita-citalah satu hari unta masuk lubang jarum. Kalau betul boleh masuk, kamu boleh masuk syurga. Ataupun kucing bertanduk. Nanti kalau tumbuh tanduk betul, nanya. Macam saya kata, awak tak boleh masuk universiti kecuali anak awak tak boleh masuk universiti kecuali apabila unta boleh masuk lubang jarum. Apa maksud tu? Dah, caw balik. Jangan fikir lagi. Jangan datang lagi. Boleh faham? Tapi okey kan kalau naik chancellor cakap pada kita, anak puan tak boleh masuk universiti sehinggalah unta masuk lubang jarum. Kita jawab apa? Okey, ada 10 lagi universiti. Kan? Tapi ini kita nak jawab apa pada Allah? Okey, ada syurga lain. Ni dalam kepala kita, kepala anak kita, kepala siapa saja. Dia yang paling menakutkan apa? Bila hidup kat dunia. Anak tak boleh masuk sekolah. Anak tak boleh masuk universiti. Anak tak diterima kerja, kan? Kita tak boleh nak keluar negara. Kadang-kadang benda tu menjadikan kita hidup jadi sempit. Tapi sebenar tak boleh yang kat dunia tu tak ada masalah. Masih boleh hidup. Tengok pemuda kafir. Tak boleh hidup kat bandar. Tak hidup dalam masyarakat. Tapi boleh masuk gua. Gua tu nikmat. Betul tak? Jadi, bila tak boleh masuk syurga, makna apa? Api lah. Duduk dalam api. Kemudian Allah kata, wa kazalika. Dan demikian itulah. Najzi. Kami balas. Al-mujrimin. Mujrimin, orang-orang yang berdosa. Mujrim berdosa sama dengan orang yang zalim. Kenapa Allah sebut di hujung ni? Orang yang di awalnya, orang yang mendustakan ayat Allah, kemudian dia sombong. Balasan kat dunia apa dah? Amalan tak diterima, pintu langit tak dibuka, kemudian bila dia mati pun roh reject, kan? Kemudian di akhirat pula balasannya dia tak akan masuk surga. Kemudian last sekali Allah kata apa? Semua itu adalah balasan kepada mujrimin. Maksud apa tu? Allah nak beritahu Allah tak pernah zalim. Kenapa Allah tak pernah langsung masuk syurga? Bakarlah mereka ni 1000 tahun, kan? Lepas tu masuklah syurga, kan? Allah kata sebabnya mereka mujrimin. Jadi kalau kamu nak masuk syurga, hilangkan sifat mujrimin. Jangan buat dosa. Jangan mendustakan ayat Allah. Jangan baca Quran tak nak faham.
Okey. Kemudian Allah sebut bentuk balasan, bentuk azab di akhirat besok. Supaya kita lagi gerun, lagi takut dan lagi elakkan daripada dua ni. Mendustakan ayat Allah dan sombong. Jangan sombong dengan Tuhan. Okey, apa balasannya di akhirat? Allah sebut detail lah. Lahum, bagi mereka, min jahannam, dari neraka jahannam. Jadi lahum ni dalam bahasa Arab dipanggil lam lil milkiyah. Lam tanda pemilikan kan. Saya kata al-qalam li. Pen ini li, makna milik saya. Jadi Allah kata bagi mereka neraka jahanam. Jadi neraka jahanam tu milik siapa? Mana ahli neraka ada tak tempat dia khas? Jangan risau, jangan berebut. Masing-masing ada tempat. Kemudian Allah kata apa? Bagi mereka ada mihad. Apa makna mihad? Biasa dengar tak ayat? Alam naj'alil arda mihada. Apa makna? Hamparan. Bila sebut hamparan, benda nikmat ke benda yang menyakitkan? Nikmat. Tapi tengok Allah guna bahasa. Bagi mereka ni yang mendustakan ayat Allah dan sombong, bagi mereka di jahanam ada hamparan. Allah nak beritahu apa tu? Kita bila nak tidur, mesti ada tak hamparan ke katil ke tilam kan? Maka Allah nak bagi tahu, ahli neraka pun ada hamparan. Tapi hamparannya daripada api neraka jahanam. Dan kita bila nak berehat, kita pakai apa? Tutup kan? Selimut ke apa ke? Ahli neraka ada tak selimut? Ada. Wa min fawqihim, dan dari fauq, atas mereka, atas badan mereka ada ghawash. Ghawash mana? Penutup. Mana bawah hamparan, tapi daripada api. Atas badan mereka pun ditutup kain selimut, tapi kain selimut pun daripada api. Cuba bayangkan. Kita duduk bilik, tidur bilik, tak ada aircon, tak ada kipas pun dah tak boleh tidur, kan? Ini tidur atas api, berselimutkan api. Lepas tu, pakai baju tak? Hamparan, api neraka. Selimut, api neraka. Ada baju tak ahli neraka? Ada. Baju daripada kain apa? Samarinda ke apa? Tak. Allah sebut dalam surah Ibrahim, pakaian ahli neraka dipotong di tempat khas daripada api. Kita tak boleh nak fikirkan bagaimana api boleh dipotong-potong-potong dan dibuat baju ikut saiz badan ahli neraka. Kita tak boleh nak fikir, tapi Allah Maha berkuasa. Boleh? Nak tak kita buat baju bukan daripada api ni? Daripada kain yang buruk dan busuk. Nak tak? Tak nak. Kita pakai baju baru, bila busuk dah tak nak pakai kan? Busuk pun tak nak pakai. Ini apa? Daripada api. Dan pakai pula tak buka-buka. Selimut pula dengan api. Hamparan pula dengan api. Ya Allah. Kenapalah manusia tak boleh berfikir? Wa kazalika, ghawash, penutup. Ataupun selimut. Wa kazalika, dan begitulah najzi, kami balas az-zalimin, orang-orang yang zalim. Begitulah, semua ni bukan Allah yang zalim, tapi mereka sendiri yang zalim. Jadi zalim di sini maksud zalim pada diri sendiri. Ramai yang orang tak sedar ni, zalim pada diri sendiri. Yang manusia cepat sedar pada bila orang zalim pada diri dia. Mengadulah, tanya macam-macam. Ustaz, orang ustaz tak bayar kan? Orang buat sampah di rumah saya. Orang maki saya. Tapi dia zalim pada diri sendiri, iaitu mendustakan ayat Allah. Ini lagi besar kezalimannya. Okey, bolehkah? Jadi berapa ayat kita faham hari ni?
Berapa ayat semua? Dalam masa 1 jam. Tak sampai 1 jam. Berapa ayat? Yang ni 3. Yang surah Safat 7, 10 ayat. Lagi? Surah An-Nahlu 11. Lagi? Surah Az-Zukhruf, kan? Semua kawan-kawan akan jadi musuh kecuali orang bertakwa, kan? 12. Lagi? Surah Ibrahim, ayat berapa tu? Yang Allah kata ahli neraka dipotong bajunya daripada api. Ayat 22 ke? Cuba tengok. 22 ke 19? Tak, bukan surah Ibrahim, bukan. Surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj. Ayat 22 ke? Betul? Hazani khasmani. 19. Surah Al-Hajj ayat 19. Lepas tu dia kata apa? Wallazina kafaru. Fallazina kafaru qutti'at lahum siyabun minan nar yusabbu, kan? Yusabbu min fawqi ru'usihi apa dah? Al-Hamim. Kemudian yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Okey. Lengkap ahli neraka. Tempat dah ada, iaitu neraka. Hamparan dah ada, iaitu api. Kain selimut pun ada, iaitu api juga. Pakaian ada. Allah sebut fallazina, dan orang-orang yang kafir qutti'at. Apa makna qutti'at? Qutti'at dipotong. Sebab nak buat baju kena potong, kan? Dipotong. Lahum, untuk mereka, siyabun, pakaian. Pakaian daripada apa? Minan nar. Jadi pakaian ahli neraka dah ada ke belum? Dah ada ke belum? Dah. Pakaian Fir'aun, pakaian Abu Jahal, dah ada ke belum? Dah. Ditempah kat Thailand mana ni? Siapa yang potong ni? Apa bukti pakaian ahli neraka dah ada? Sekarang dah ada. Apa bukti? Kalau belajar bahasa Arab dia tahu. Mana? Ni. Qutti'at. Kalau belajar bahasa Arab, ini fi'al madhi. Fi'al madhi menunjukkan apa? Past tense. Telah dipotong. Ustaz, macam mana yang potong baju tahu saiz badan Fir'aun? Dia tahulah, tak payah tanya lah. Buka berapa, lebar berapa, pinggannya berapa. Berapa helai baju, Ustaz? Tak payah tanya. Macam nak masuk je. Betul. Daripada minyak ataupun daripada tembaga yang cair. Kalau kita tak ada buat Quran, kan? Kalau macam biasa macam tapi anak aku tidak hidup dan tidak mati, tapi benda tu semua macam untuk kehidupan je. Bukan untuk kehidupan. Semua tu adalah untuk menambahkan azab. Sebab itulah bila dia makan, Allah kata apa? La yusminu wala yughni min ju'. Makan tapi tak kenyang, tak menghilangkan lapar. Makna apa? Makanan untuk mengazab. Pakaian untuk apa ni? Bukan untuk melindungi daripada panas, sebab pakaian pun daripada api, untuk menambahkan azab. Selimut pun sama. Semua bentuk-bentuk itu adalah untuk menambahkan azab. Sebab itulah tak hidup dan tak
Sebab semuanya azab. Jadi kalau orang dengar Quran, tadabbur macam ni, dia tak sanggup nak kufur kepada Allah, nak buat, tak sanggup dah. Tapi kalau orang tak dengar, terus dalam kesesatan. Okey, kemudian apa lagi? Yusabbu, dituang pula min fauqi ru'usihim. Dalam pakaian daripada api, kemudian dituang pula daripada atas kepala apa dah? Al-hamim. Apa makna al-hamim? Air panas yang mendidih. Biasa air panas mendidih kita tuang kat mana? Dalam jug, dalam cawan kan, buat kopi kan. Ini tuang atas mana? Atas kepala. Kemudian bila tuang atas kepala, apa berlaku? Allah beritahu, yusharu bihi ma fi butunihim. Tuang atas kepala, dia masuk dalam perut dan perut jadi hancur. Tuang atas kepala, masuk dalam perut dan perut jadi hancur. Dan lepas perut hancur, wal julud, kulit pula. Dia hancur kat dalam dan merebak sampai ke kulit. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Bacalah doa itu selalu ketika tahiyat akhir. Dan Nabi kata siapa yang minta berlindung daripada neraka paling kurang 3 kali sehari, maka neraka akan berdoa kepada Allah, ya Allah, hindarkan hamba-Ku ini, hindarkan hamba Engkau ini daripada neraka, sebab dia sedang memohon kepada Engkau agar dia dijauhkan daripada aku. Kata siapa tu? Api neraka pada Allah. Itu hadis sahih. Jadi paling-paling kurang bacalah doa minta berlindung daripada api neraka paling kurang 3 kali sehari. Kita banyak nak berlindung daripada COVID-19, daripada macam-macam kan. Tapi kita terlupa azab yang paling dahsyat bukan COVID-19. Baca doa. Allah, paling-paling ringkas apa dia? Allahumma ajirni minan nar. Paling ringkas. Ataupun yang kita baca setiap kali di tahiyat akhir kan. Kalau kita baca di setiap kali solat fardu dah 5 kali dah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam kan. Okey, cukup ah. Itu doa yang daripada surah Ali Imran kan. Kalau siapa hafal 10 akhir daripada surah Ali Imran yang Nabi baca setiap kali bangun tengah malam kan. Ada doa tu. Oh sorry. Itu daripada surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan. Sifat ibadur Rahman. Doanya, Rabbana srif anna azab jahannam. Inna azabaha kana gharama. Apa tu? Hari-hari jam 10. Kadang-kadang malam pun ada juga. Mana soalan? Dah tua baru tadabbur. Tak apa. Jangan dah mati baru nak tadabbur. Masih ada peluang. Jangan menyesal. Apa yang Allah takdirkan adalah itulah terbaik. Sebab apa? Sebab yang Allah kira apa dah? Yang hujung umur kita. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan yang dikira di hujung. Kita tak tadabbur 60 tahun. Kemudian bila kita sedar umur dah 65 tahun. Kita sempat setahun je. Masa tu mati. Iaitu yang Allah kira. Ada orang tadabbur dah lama daripada muda. Tapi masa tua dia tinggal. Masa tu yang Allah kira iaitu masa dia tinggal tu. Jadi doa supaya Allah bagi kita istiqamah sampai mati. Apa maksud zat Allah? Zat Allah ialah kita ni ada zat dan ada sifat. Zat ialah badan kita lah. Sifat kita apa dia? Pemarah, pemalas kan. Semua yang negatif lah. Jadi zat Allah ialah Allah lah. Yang Nabi kata apa? Bahkan Quran sebut setiap ahli syurga akan melihat Allah. Melihat apa? Melihat zat Allah. Seorang yang sudah tua dan nyanyuk tidak perlu puasa. Tapi adakah dia patut bayar fidyah? Siapa yang patut bayar?
atau ambil daripada pencen dia. Okey. Siapa yang dah tua dan nyanyuk, dia tak wajib puasa. Dimaafkan, tapi dia kena bayar fidyah. Fidyah tu adalah ganti kepada puasanya. Dan katalah satu hari dia sihat, dia tak perlu ganti. Sebab dia tinggal bukan sebab malas, tapi dia tinggal sebab memang tak mampu. Dia nyanyuk kan. Okey, yang membayarnya dia sendirilah. Jadi ambil duit daripada pencen dia. Kalau dia tak ada duit, anak yang sepatutnya tolong bayar. Sebab itu termasuk daripada kewajipan anak berbuat baik pada mak bapak. Yang risau, yang nyanyuk kita tak risau sangat sebab tak ramai. Yang tak nyanyuk tapi tak puasa ni, itu lagi ramai tu. Apabila kita dalam haid, bolehkah kita mengambil wuduk dalam keadaan itu? Boleh. Tak salah ambil wuduk. Bahkan ketika Nabi sedang berjunub, berhadas besar, sebelum tidur, maknanya Nabi tak mandilah, Nabi ambil wuduk. Nabi ambil wuduk ketika Nabi berhadas besar. Wallahu a'lam. Sukar untuk faham ketika ikut kalau tadabbur. Adakah itu kerana dosa kita masa lalu kena dengar ulang-ulang kali? Siapa tak tahu? Sebab biasa pelajar kata mudah faham. Bila sukar faham tu saya tak tahu. Kena cek lah. Mungkin sebab dosa ke ataupun kita tak fokus ke, wallahualam. Saya nak tanya pelajar-pelajar lain, mudah faham ke sukar? Boleh tolong jawab ke? Kena fokus. Bila fokus faham kan? Pernah tak keluar kelas tadabbur tak faham? Macam keluar kelas matematik tak faham? Pernah tak? Tak pernah kan? Kalau tak faham kena buat kelas tuition tadabbur. Bagaimana nak dapatkan jadual kelas? Post lah? Azhar? Nanti kita post kan? Dah ada ni dalam grup tadabbur, grup Telegram. Buku zikir pagi dan petang, perlukah angkat tangan selepas solat dalam posisi duduk yang terbaik? Apa? Tak faham soalan. Buku zikir pagi dan petang, perlu tak angkat tangan? Masa berdoa ke? Masa berdoa hukum angkat tangan sunnah. Kadang-kadang Nabi angkat tangan berdoa, kadang-kadang Nabi tak angkat tangan. Jadi sunnah Nabi apa? Jangan sentiasa angkat tangan dan jangan sentiasa tak angkat tangan. Kadang-kadang angkat, kadang-kadang tak. Sunnah Nabi. Waktu kita zikir pagi petang tak payah angkat tangan lah. Penat tu setengah jam. Perlu tak kita buat, boleh tak kita buat kesimpulan yang orang mengatakan sesuatu tentang Allah, Allah punya anak dan mendusta ayat Allah, sama dengan mempersekutukan Allah? Ya, sama. Sama je. Bila dia kata Allah tu ada anak, sebenarnya dia mensyirikkan Allah lah. Allah tu esa, wajib mentauhidkan. Bila kata Allah ada anak, itu dah mensyirik, menduakan Allah. Bolehkah kita hanya berdoa pada Allah agar diberi petunjuk pada seseorang yang selalu buat kemungkaran? Boleh. Bagus. Tapi yang terbaik kita pergi berdakwah lah. Sebab kalau setakat doa, dia tak faham. Dia kena sampaikan mesej dakwah. Selain pada itu, kita berdoa lah supaya Allah bagi hidayah padanya. Sebagaimana Nabi bila pergi ke Taif, Nabi berdakwah dulu. Bila dakwah Nabi ditolak, barulah Nabi berdoa. Mana ni? Arifin, tasmakat Ustaz, buat kelas tadabbur lepas solat subuh jika ada kelapangan. Ni market apa ni? Tak, saya ingat kalau buat lepas subuh takut saya seorang kot. Okey kot, pukul 10.30 okey kot. Ada masalah ke 10.30? Tak ada masalah kan? Kalau tak sempat ikut, boleh tengok rakaman. Tak ada masalah.
Tu dia bagi kaedah tu. Kena ulan dengar, baru lekat di hati. Semoga semasa mengangkat takbir, adakah wajib niat sama dengan dalam hati ataupun cukup sekadar lintasan? Cukup lintasan dalam hati. Masa angkat takbir cukup lintasan dalam hati. Sebab niat ni dia yang terlintas. Bukan sebut. Bila sebut saja aku salat, itu bukan niat tu, itu baca niat. Jadi cukup lintasan. Sekali lalu je. Terlintas nak salat zuhur 4 rakaat cukup. Tu lain pula tu. Tadabbur ustaz sangat-sangat mudah faham. Saya pun jadi keliru dah. Ustaz, bolehkah kita bagi hadiah ganjaran ke anak-anak yang dah buat perkara baik? Contoh jaga salat, boleh. Itu adalah salah satu yang digalakkan dalam Islam. Kita menggalakkan anak supaya solat ke baca zikir pagi dengan kita bagi hadiah. Itu bukan bentuk rasuah, tapi sebagai mendorong untuk dia buat benda yang baik dan istiqamah. Semua dah jawab tu, mudah faham, mudah jelas. Tak ada soalan. Semua dah jawab mudah faham pula. Tak tanya soalan. Bagaimana untuk mengatasi kemurungan? Dia kemurungan tu datang daripada Allah. Bila kita nak hilangkan kemurungan, kena cari Tuhan yang membawa datang kemurungan. Mesti ada sebab. Jadi hanya Allah yang mendatangkan kemurungan dan hanya Allah yang mampu menghilangkan kemurungan. Jadi ubatnya ialah kembalilah kepada Allah. Dan Allah dah beritahukan punca manusia tak bahagia, punca manusia sedih, punca manusia sentiasa dalam ketakutan ialah sebab tak ikut Al-Quran, tak ikut hidayah Allah. Allah kata, "Faman ittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Siapa yang ikut petunjuk aku, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, tidak ada murung dalam hidupnya. Bagaimana dia ikut petunjuk Allah, pencipta langit dan bumi, tiba-tiba dia sedih? Tak mungkin, mustahil. Kita kalau duduk sebelah orang kaya yang sangat baik, sangat pemurah, sangat penyayang, macam mana kita nak murung? Mustahil. Itu baru duduk sebelah orang yang kaya, yang pemurah, yang dermawan. Kita dah senang hati. Apatah lagi kalau kita duduk bersama Allah yang pencipta segala-gala, hilang segala sedih. Tengok Nabi duduk dalam gua Sur pun hilang sedih. Sebab Nabi melaksanakan perintah Allah. Nabi duduk dalam gua kerana melaksanakan perintah Allah. Nabi Yunus duduk dalam perut ikan pun boleh berzikir, tak ada murung. Sebab apa? Sebab dia sentiasa berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh ke nak cakap tak nak anak sebab nak besarkan anak zaman ni payah. Risau apa jadi anak tu nanti. Jangan risau apa jadi anak. Risaulah aku nak jadi apa. Risaulah aku nak jadi apa. Kenapa? Sebab anak bukan kita yang bagi rezeki. Yang bagi rezeki Allah. Yang menjaga anak kita Allah. Bahkan yang menjaga kita pun Allah. Jadi kalau kita tak nak anak, seolah kita menolak apa yang Allah takdirkan. Bila tolak takdir Allah, kita tak akan selamat. Satu. Yang kedua, sebenarnya bila kita rasa tak selamat didik anak sekarang, sebab apa? Sebab kita rasa kita yang mendidik anak, kita menjaga anak. Memanglah kita tak mampu. Tapi kalau kita minta bantuan Allah, kita bergantung pada Allah, Allah akan beri kemudahan. Allah permudahkan, semua akan jadi baik. Anak ramai, berapa ramai orang yang anak ramai, semua hafiz Quran. Semua okey. Kan? Bila? Zaman kita sekarang lah. Dan ada pula yang tak ada anak, hidup dia huru-hara. Ada seorang anak, jadi penagih dadah, walaupun seorang. Jadi jangan kita menghukum apa yang akan berlaku. Itu benda gaib. Kewajipan kita apa dah? Bukan merancang lebih daripada Tuhan. Tapi kewajipan kita ikut yang Allah suruh. Allah kata kahwin. Apa tujuan kahwin? Salah satu nak mendapat zuriat. Bahkan Nabi, ingat pesanan Nabi. Nabi berbangga dengan orang anak ramai. Nabi tak sebut zaman bila dia.
Bila-bila masa aku berbangga dengan orang yang anak ramai. Kenapa? Sebab bila anak ramai dan kita pula dengan dibantu dengan izin Allah, kita dapat mendidik, anak tu akan memberi pulangan yang sangat besar kepada kita, khususnya selepas kita mati. Kan Nabi cakap bila mati anak Adam, terputus amalannya. Salah satu apa dia? Yang boleh menyambung amalan kita walaupun kita dah mati, iaitu doa anak yang soleh. Kalau tak ada anak, habis. Siapa nak doa pada kita? Nak harap jiran. Jiran anak dia pun tak berdoa pada dia, jangan nak berdoa pula pada kita. Jadi orang yang paling rapat dengan kita yang akan berdoa pada kita selepas mati, anak. Jadi serah pada Allah, serah pada Allah. Pandailah Allah uruskan. Kamu boleh membesar sekarang sampai hari ini kan? Siapa yang uruskan? Bukan diri kamu. Allah yang uruskan. Sama hukum dia. Ulama kata kalau dia macam perancangan keluarga lah. Dia merancang kan. Kata ulama kalau bukan disebabkan bahaya ataupun mudarat yang disahkan oleh doktor, tak boleh. Kecuali doktor yang pakar, yang beriman, bagi tahu kamu kalau lahirkan anak memudaratkan kamu dan mudaratkan anak. Masa tu boleh kita ikat. Tapi kalau tanpa sebab, hanya kerana takut, risau, tak boleh didik anak, rezeki tak cukup, salah. Sebab Allah, setiap anak Allah dah tetapkan rezeki, bukan kita yang tetapkan. Jangan tukar masa, dah cantik tu. Memang saya pun tak nak tukar. Belajar tadabbur dengan cara ustaz memudahkan lagi faham. Okay. Ustaz, ada tak amalan sedekah Al-Fatihah pada diri sendiri? Tak ada. Kalau kita baca Fatihah, kita akan dapat pahala kan? Satu huruf, 10 pahala. Jadi kalau kita dah dapat pahala, kenapa nak sedekah lagi pada diri sendiri? Ya? Cukup. Tak payah sedekah. Kita baca je, niatkan Allah, insyaAllah dapat pahala. Bolehkah join kelas Ustaz di Shalam? Boleh. Tempat Ustaz bagi kuliah sekarang? Boleh. Sila. Sila datang ke ofis Ghulam Ad-Da'wah di Bukit Jelutong Shah Alam. Tapi kalau nak datang tu, bagi tahu. Takut ramai. Lepas tu yang kedua, kalau boleh bawa pisang lah. Tak boleh dengar masa siaran. Boleh share dulu. Jangan ubah masa. Okay. Ketika baca dah. Dah? Azhar tak ada? Okey. Kelas kita seterusnya besok insya-Allah. Besok hari Sabtu, dia bukan ada setiap minggu. Hari Sabtu ni Sabtu minggu kedua dan besok minggu kedua kan? Minggu kedua ke yang pertama? Kalau Sabtu minggu kedua dan keempat saja kita ada kelas. Kita tadabbur insya-Allah surah Ibrahim insya-Allah. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.